سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Muka surat 119. Kalau yang guna cetakan apa, Sirajut Talibin, yang guna syarah muka surat 119 juz utama. Pada katanya musannif, thumma alam annahu idza kana fi kulli qutrin da'in min du'ati ahli sunnah. Jumpa Imran. Dia masih lagi muqaddimah. Itu syarah ke apa? Oh, matan saja. Dia belum masuk lagi aqabah yang pertama. Dia tak ada tajuk lagi ni. Dia di tengah-tengah. Cuba baca yang ditulis di situ apa? Hidayah ila qariyatil ibadah. Dia apa tu? Imam Ghazali cerita apa itu? Muka surat tu. Inna awwala ma yatanabbahu al-'abdu. Sebelum lagi. Sebelum lagi. Tak sampai lagi. Qala Syekh al-Faqih Shalih Zahid Abdul Malik bin Abdullah wa faradallahu lahu amla alayya Syekh al-Ajal wa Muzallid as-Sa'id al-Muwaffaq Hujjatul Islam Sunnah. Apa dia kata apa? I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyyana bimardatihi anna ibadah samaratul ilm. Ibadah samaratul ilmi. Belum lagi. Tak baca lagi. Ibadah samaratul ilmi. Baca lagi tak? Ibadah. Kita masuk dah lah. Kan masuk dah aqabah pertama, masuk dah, lupa ya Allah. Masuk dah aqabah pertama, masuk dah. Masuk dah aqabah pertama. Khaslah lupa, duk ingat dekat no. Ya Allah. Duk ingat macam kat Rumah Haji Nazri itu tak masuk lagi, rumah tu tak masuk lagi. Tu baru lagi. Dah masuk aqabah pertama lah. Kemudian sebelum perkataan walaqad ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Daud alaihi salam, sebelum itu ayat dia gini, thumma alam annahu idza kana fi kulli qutrin da'in min du'ati ahli sunnah yahullu syubah wa yaruddu ala ahli al-bid'ah wa yastaqillu bihadzal ilmi wa yusaffi quluba ahli al-haqqi an wasawisil mubtadi'ah. Faham? Ayat. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Jadi kita berada di dalam aqabah yang pertama daripada 7 aqabah yang Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian Imam Al-Ghazali dah terangkan kepada kita tentang ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Ada 3 jenis ilmu yang wajib kita pelajari hasil daripada perbincangan ulama. Jadi ada khilaf ulama lah masing-masing. Dulu ni kita dah cerita
Ada ulama kata ilmu wajib, ada kata ilmu tafsir, ada kata ilmu hadis, ada kata berbagai-bagai khilaf. Tapi kesimpulannya ilmu yang wajib dipelajari hanya 3, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu. Dan ilmu yang kita wajib belajar ni bukanlah semua dah, cuma qadar untuk melepaskan fardu ain. Ini ilmu yang wajib dipelajari di setiap individu mukallaf. Ada ilmu yang fardu kifayah yang wajib kita pelajari. Contohnya kita mendalami di setiap ilmu tu. Ilmu akidah ini kita belajar sampai dalam, sampai boleh bahas, sampai boleh bincang segala selok belok di dalamnya. Ilmu fiqh kita belajar sampai kita mengetahui segala perkara rumit-rumit, itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian kita mengetahui juga yang dia sebut dulu ni tentang syubhah-syubhah dan juga perkara-perkara yang kita kata masyhur di kalangan di setempat kita kena ketahui. Contohnya perkara-perkara bid'ah yang berlaku dan sebagainya, itu juga kita perlu ketahui serba sedikit. Akidah-akidah yang pelik-pelik dan sebagainya yang duk timbul di sekeliling kawasan kita tu, kita kena tahu sedikit sebanyak. Supaya apa? Supaya kita tak terjebak di dalam situasi tu. Jadi Imam Ghazali suruh kita tahu semua. Kemudian dia kata, nak kena mengaji banyak-banyak sampai boleh pergi berdebat dengan orang ke, boleh tolak habis dah. Imam Ghazali kata itu tak payah, dia kata. Kemudian katanya, ini sambungan dia kata, thumma alam, kemudian ketahuilah olehmu, annahu idza kana fi kulli qutrin, bahwasanya apabila adalah fi kulli qutrin, pada di setiap kita kata qutrin ni kita nak terjemah apa? Kawasan lah nah. Kawasan kita qutrin. Qutrin ini bahasa Melayu terjemah dia apa? Dia tak buat kita terjemah. Qutrin terjemah apa? Kawasan. Tapi terjemah yang tepat dia qutrin min aqtar. Tak ada. Dia terjemah moden lain. Kalau tafsir dia qutrin dengan makna nahiyah, lingkungan kawasan ataupun janib. Itu makna qutrin. Kalaulah di setiap kawasan, contohnya di setiap 2 marhalah kawasan ataupun 2 masafatul qasri ataupun masafatul adwi, yang ada da'in min du'ati ahli sunnah, ada seorang da'i, ada seorang pendakwah, ada seorang mursyid, ada seorang guru, ada seorang orang yang alim, min du'ati ahli sunnah, daripada pendakwah ahli sunnah, yahullu syubah, yang merungkaikan syubhat, wa yaruddu ala ahli bid'ah, dan juga menolak atas ahli-ahli bid'ah, wa yastaqillu bihadzal ilmi wa yusaffi qulub ahli al-haqqi. Wa yastaqil ni makna dia istaqalla, makna infarada. Tapi kita kata di sini kita kata menanggunglah, yatahammal wa yanfarid. Maknanya dia menanggung ilmu ni. Di kawasan tu dia seorang yang ada ilmu tu. Orang lain mungkin tak ada, tapi dia ada seorang. Dia boleh tolak segala bid'ah-bid'ah, segala syubhah-syubhah. Kalau didatangkan fahaman-fahaman pelik-pelik, dia boleh rungkaikan. Kalau datang fatwa yang menyeleweng, dia boleh rungkaikan. Itu kalau ada seorang di situ, dan dia boleh menerangkan ataupun membersihkan hati-hati ahlil haqqi an wasawisil mubtadi'ah. Dia boleh menerangkan hati-hati orang yang di jalan ahli sunnah ini daripada was-was mubtadi'ah.
was-was ahli bid'ah. Jadi macam kita ni dah ahli sunnah, orang kampung pun dah berada di jalan yang betul, tiba-tiba datang satu fatwa, datang satu ajaran, datang apa-apa gini yang kita kata pelik-pelik, yang menyeleweng daripada ajaran hak betul. Ada seorang orang alim, tok guru ataupun sebagainya yang boleh menolak, dia boleh cerita balik. Faqad saqatal fardu amman siwahu, maka sesungguhnya telah gugurlah kefarduan daripada orang yang selain daripadanya. Ada seorang tu dah cukup, kan? Satu kampung ataupun satu masafatul adwi, satu masafah perjalanan pergi balik. Kalau di dalam fiqh dia ada nama masafatul qasri, ada namanya masafatul adwi. Masafatul qasri ni perjalanan musafir, iaitu 2 marhalah. Maknanya jauh lah, kita kata 92 km lebih kurang lah. Itu masafatul qasri. Masafatul adwi ni pendek sikit. Masafatul adwi ni maknanya perjalanan kalau orang dulu dia ada masalah, dia boleh pergi cari mufti siang tu, lepas tu dia akan balik sebelum selesai urusan dia pergi mufti, jumpa mufti, urusan cari saksi apa semua gini, selesai kes dia, tunggu orang bicara apa, dia balik sebelum terbenam matahari. Itu dipanggil perjalanan masafatul adwi. Tak kira lah kita kata di satu kawasan yang lagu tu, jauhnya macam tu, ada orang alim yang boleh merungkai masalah-masalah yang macam ni, maka gugurlah kewajipan. Sebab hukumnya ada orang alim di satu-satu tempat itu fardu kifayah, kan? Setiap orang, setiap individu kena reti 3 ilmu ni qadar hak wajib. Tauhid dia kena kenal Allah, qadar hak wajib lah, tak mesti kena hak mendalami tu. Fiqh qadar hak wajib, dia nak sembahyang, puasa, tu dia kena reti lah. Bab nikah, kahwin, zinayat apa semua, tu dia tak reti pun tak apa. Bab tasawuf dia kena reti benda-benda yang memudaratkan amalan dia, benda-benda yang wajib dia ada, contohnya ikhlas, contohnya tawakal. Hak mudarat contohnya riya, contohnya ujub, hak tu dia kena reti. Adapun hak rumit-rumit, itu tak wajib. Hak ni 3 ni wajib. Adapun selain tu, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, surah, balaghah, bayan, ma'ani, apa semua tu wajib. Tak wajib, tetapi kena bagi ada. Sebab apa? Kalau satu kampung ataupun satu kawasan ni semua tak ada, bila mai satu fahaman, mai satu bid'ah, tak ada siapa nak tolak, tak ada siapa nak tahan, mereka nak tanya kat siapa? Tak ada. Jadi alhamdulillah lah Malaysia ni, insya-Allah di setiap kampung kawasan tu, sebab kerajaan kita dah letakkan dah siap-siap mufti, qadi di tempat-tempat daerah masing-masing. Di setiap daerah ada qadi, ada mufti. Komand-komand kalau tak ada tugu-tugu orang alim pun ada depa ni. Jadi orang-orang kampung ni berpegang dengan depa ni. Kodak dosa habis. Dosa habis. Sebab tu kita kena jadi orang yang ahli ilmu, kena reti supaya apa? Kita duduk di mana-mana pun terhindar dari dosa. Kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri. Dan demikian juga, ini nak cerita hak tak wajib pula. Itu kita dah cerita dah. Hak mana wajib, takat mana ilmu yang kita wajib. Ilmu tasawuf takat mana. Hak ni hak tak wajib. Hak tak wajibnya apa? La yalzamuka kadzalik, seperti demikian. Maksudnya seperti mana di dalam ilmu tauhid hari tu ni, kita tak wajib mengetahui hak halus-halus. Contohnya perbahasan kalam. Kalau dalam tauhid ni, di antara perbahasan yang rumit sekali dalam sifat kalam Allah. Di situ perbahasan ulama sangat-sangat rumit, sangat-sangat dalam. Itu orang kampung tak reti pun tak apa. Sehingga ilmu tu dipanggil ilmu kalam. Sebab kerana kalam, sebab perbahasan sifat kalam tu terlalu rumit. Ada yang bahas kalam ni pecah 2, ada yang bahas kalam ni pecah 4, ada yang pecah 6, ada tariq dawani, ada tariq, macam-macam jenis tariq. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Dalam Asy'ariyah pun ada pecahan,
Maturidiyah pun ada berbagai pendapat. Duk bincang-bincang. Kalau sifat-sifat lain tu duk kaji kam muttasil, kam munfasil, ta'alluq, qadah. Itu apa tu? Semua tu. Itu dipanggil fardu kifayah. Tu tak wajib. Tapi kalau mengaji reti bagus ya. Untuk orang kampung ni taklah sampai tahap-tahap tu untuk nak melepaskan fardu ain tu. Tapi kalau reti, lagi bagus, lagi mantap dia punya pengetahuan ilmu tauhid dia. Jadi tak sampai situ. Begitu jugalah di dalam ilmu ma'rifah ni dia kata. Ilmu tasawuf ni tak wajib untuk dia mengetahui daqaiqi ilmi sir, hak halus-halus daripada ilmu sir, ilmu rahsia. Dalam ilmu tasawuf ni contohnya syuhud asma, syuhud sifat, syuhud zat. Dalam tasawuf tu asrar al-Quran, asrar rahsia-rahsia dalam Al-Quran, rahsia-rahsia tegahan, larangan dan perintah-perintah. Apa rahsia Allah suruh kita berwuduk sebelum solat. Dalam kitab-kitab tasawuf dia cerita. Macam kitab Ihya Ulumuddin, dia ada cerita rahsia-rahsia. Sebahagiannya dicerita sedikit dalam kitab fiqh. Apa rahsia-rahsia yang kita syariat perintah kita begini? Apa rahsia syariat tak bagi kita buat macam tu? Tak reti pun tak apa, tak wajib. Dan juga wa jami'i syarhi ajaibil qalbi, dan juga sekalian syarah tentang keajaiban hati. Sebab hati ini ramainya manusia tak mengenal hati. Hati itu tak kenal. Ihya Ulumuddin kitab Imam Ghazali, dia menerangkan bab khas tentang ajaibul qalbi. Imam Ghazali buat khas tentang cerita bab hati di juzuk yang ketiga di dalam kitab Ihya, di awal Rubu' Muhlikat. Di situ dia cerita apa itu hati, apa itu nafsu, apa itu akal, apa itu hawa. Dia buat pecahan-pecahan. Dia terang kenyang cerita pasal hati, buka di situ. Dia cerita banyak kat situ. Jadi kita wajib tahu lah. Tak wajib sampai hak tu. Tapi kalau tahu pun boleh juga. Cuma kena ada guru lah. Illa ma yufsidu alaika ibadataka, kecuali apa? Istisna la yalzamu tu. La dengan illa maknanya jadi isbat balik kan. Apabila ada nafi kemudian istisna makna isbat. Maknanya yalzamuka ma yufsidu alaika ibadataka. Wajib kita mengetahui ma'rifah apa? Ma yufsidu alaika, barang yang merosakkan ke atas engkau tu ibadah engkau. Ibadah engkau hak jadi rosak. Apa dia? Segala parasit yang merosakkan ibadah kita tu, sifat riya, sifat ujub, sifat sum'ah, hasad, semua tu tu kita kena kenali. Ini wajib. Jadi penawak bagi hati tu lepas dah fardu ain. Sebab apa? Sebab penawak bagi hati ni dia cerita asas segala sifat mazmumah yang 10, segala sifat mahmudah yang perlu kita ada. Kemudian dia cerita anggota 7 kita. Itu ringkas kitab tasawuf yang ringkas, asas yang orang-orang kampung boleh belajar. Nak kenal riak macam mana, kemudian nak buang riak macam mana, nak kenal ujub tu apa, nak buang ujub tu apa. Sebab apa? Sebab benda-benda ni merosakkan amalan. Kita mengaji, kita buat amalan puasa sembahyang, tiba-tiba pahala kita bocor. Macam botol yang berlubang. Kita isi ayat ke atas, tapi duk keluar lubang. Ada lubang riya, ada lubang ujub, ada lubang semua. Ayat takkan penuh. Jangan buat amalan ibadah. Sebab apa? Amalan kita rosak, terkeluar habis. Sebab tu wajib kita mengetahui ilmu tasawuf supaya amalan kita ni terselamat. Tasawuf ni lah tahu apa yang merosakkan amalan kita. Fayajibu alaika ma'rifatuhu, maka wajiblah atas engkau oleh mengetahuinya. Fa'il bagi fayajib. Litajtanibahu, supaya engkau menghindarinya. Kita kena tahu untuk apa? Supaya kita boleh tinggal. Wa ma yalzamuka fi'luhu, dan barang yang melazimkan ataupun yang wajib engkau fi'luhu, oleh memperbuatnya. Wajib kita memperbuat.
Ada benda yang wajib kita hiasi isi diri kita. Contohnya apa? Kal ikhlasi, contohnya bersifat dengan ikhlas. Walhamdi, dan juga dengan kita kata memuji Allah. Wasyukri, dan bersyukur bagi Allah. Itu sifat yang perlu kita ada. Wattawakkuli wa nahwi dzalik, tawakkul, bertawakal pada Allah dan seumpama yang demikian. Ada bersifat yang tak boleh ada, mazmumah dipanggil. Ada sifat yang perlu kita ada, mahmudah kita panggil. Dua-dua ini dicerita dalam Al-Quran. Seperti mana Allah suruh kita sembahyang puasa, Allah juga suruh di dalam Al-Quran bersifat dengan sifat-sifat ni. Allah suruh kita tawakal kepada Dia. Siapa suruh? Allah juga. Allah suruh kita berpuasa dan sembahyang. Siapa suruh? Allah juga. Dua-dua suruhan ada di dalam Al-Quran. Pasal apa kita hanya ambil satu? Kita hanya sembahyang puasa, kemudian Allah suruh kita tawakal, kita tak mau tawakal. Pasal apa bila Allah suruh kita ikhlas, kita tak mau ikhlas. Kita hanya jaga puasa, sembahyang, zakat, haji. Sedangkan ini pun Allah suruh dalam Al-Quran, ini pun Allah suruh dalam Al-Quran. Ini sebab tu kita kena ngaji di dalam ilmu ni. Ilmu ni cerita macam mana nak jadikan hati kita hati yang ikhlas. Macam mana nak jadikan hati kita ni hati yang bertawakal kepada Allah. Fayalzamuka ma'rifatuhu lituaddiyahu. Maka wajiblah engkau mengetahuinya supaya engkau boleh lituaddiyahu, supaya engkau boleh apa lituaddiyahu ni nak terjemah? Ada ni makna menunaikan, tapi tak sesuai terjemah di sini. Supaya engkau memperbuatnya, melaksanakan, boleh melaksanakan. Maka wajib engkau mengetahui supaya apa? Supaya engkau boleh melaksanakannya. Kita boleh melaksanakan, kita boleh ambil sifat-sifat tu, kita boleh isi di dalam hati kita. Wa amma ma siwahu fala, dan adapun barang yang selain daripadanya maka tidak, tak wajib. Lain daripada sifat yang wajib kita isi, sifat yang wajib kita buang, hal lain daripada tu, itu tak wajib lah. Duk cerita tentang hak halus-halus di dalam ilmu tasawuf. Setiap ilmu, apa sahaja ilmu, dia ada kehalusan. Ilmu apa pun dia ada halus, ada khilaf, ada perdebatan ulama. Walaupun ilmu tu kita rasa macam ilmu biasa-biasa. Ilmu biasa-biasa orang lah ni lah rasa. Macam contohnya ilmu tajwid baca Quran. Ilmu tajwid wajib munfasil, wajib muttasil, ingat hak tu dah. Tapi kalau kita masuk dalam bidang dia, sebenarnya dia pun ada perbincangan yang rumit-rumit, yang detail-detail, yang dalam-dalam, yang ada khilaf-khilafnya, sampailah membawa kepada ilmu qiraat, qiraat 7, qiraat 10 kan. Ilmu tasawuf pun ada, bahkan ilmu tasawuf ini lebih rumit dan lebih susah. Ilmu tasawuf ni hak asasnya tu tak susah. Susahnya nak beramal lah. Nak tawakal tu, nak faham tawakal tu tak adalah susah, asas secara asasnya. Tapi nak buat tu yang susah. Nak sabar tu secara asasnya tak susah nak memahami. Macam mana sabar? Sabar jangan marah, bekah betul lah kan. Kalau Allah uji kita, sabar, jangan marah. Sabar dengan ibadah, sejuk-sejuk pun kena bangkit ibadah. Sabar dengan maksiat, tergoda macam mana pun tak boleh buat itu, sabar. Tapi nak sabar tu yang baik lah kan. Main digoda dengan hujan, jatuh. Main digoda dengan bala, hilang kita punya akal, kita punya fikiran. Nak buat, nak melaksanakan tu susah. Susah datang tu. Tasawuf ni susah datang tu. Tapi ada juga yang lebih susah daripada tu di dalam ilmu tasawuf. Itu tak wajib lah, tak wajib. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'ir, dan demikian juga tidak wajib kita mengetahui sa'iri abwabil fiqhi, sekalian bab-bab fiqh, minal buyu'i, daripada bab jual beli. Bab jual beli hak lebih-lebih tak wajib kita tahu lah. Bab jual beli ni ada banyak kan. Bab
muamalat kita mengaji Yakut tu sampai berapa belas bab. Tak nak habis bab muamalat. Muamalat ni satu bab khas dah. Rubuk 1/4 tu hak dia. Ada rubuk ibadah 1/4. Puasa, zakat, suci, wudu apa semua 1/4. 1/4 tu khas untuk muamalat saja. Bukan jual beli saja. Ada banyak lagi dalam bab tu. Nak kena ngaji semua. Tak wajib ngaji semua. Ngaji hak mana hak kita kena ngaji sudahlah. Reti sikit-sikit je. Reti macam mana nak mensahkan jual, nak mensahkan beli. Hak mana jual beli hak haram, hak mana jual beli hak tak haram. Itu saja. Sebab kalau kita tak reti jual beli hak haram, maka kita jatuh di dalam riba. Sedangkan riba tu dosa besar. Riba ni, orang faham riba ni hutang kat bank. Tu je dia petang riba hutang kat bank. Riba hutang bank. Padahal riba ni dalam bab jual beli link pun ada. Jual beli dengan cek kiah belakang rumah pun boleh, beli gula pun boleh jadi riba. Sebab tu kita kena reti serba sikit nak mengelakkan daripada jatuh dosa besar. Wal ijarat, dan juga sewa menyewa, wan nikah, dan juga bab nikah kahwin, wat talaq, dan bab talak, wal jinayat, dan bab jinayat, hukuman-hukuman had. Itu semua tak wajib. Tapi yang wajib kita tahu hak asas-asas yang kita perlu saja. Apa yang dia bahasa mudah dia fiqh ni, apa yang kita nak guna itu yang wajib kita belajar. Apa yang kita tak guna kita tak wajib belajar. Haji wajib belajar tak? Kena tanya dulu hang wajib pergi haji tak? Kalau wajib pergi haji, kita wajib pergi haji, wajib belajar. Puasa wajib belajar tak? Kalau kita wajib puasa, kena belajar. Kalau tak wajib puasa, tak belajar. Sekarang semua wajib puasa. Bab tayamum wajib belajar tak? Kalau kita kena tayamum, wajib belajar. Wajib kita ketahui. Kalau tak kita tak tayamum, tak wajib kita belajar. Kita ayak melimpah ruah, tak perlu tayamum apa pun. Tak wajib belajar hukum tayamum. Tak tahu tayamum tu apa pun tak apa. Tapi bila satu hari tangan kita luka tak boleh nak wudu, ketika tu nak kena tayamum. Ketika tu wajib kita tahu. Kena ada ilmu tentang tayamum. Tapi takkan tentu baru kita nak ngaji kan. Macam hukum tajwid, wajib ngaji ilmu tajwid. Tak wajib kalau kita tak baca Quran. Memalah baca Quran tak wajib. Tapi bila kita nak baca Al-Quran, kita nak baca Fatihah dalam solat, kita wajib tahu hukum-hukum tajwid. Benda yang kita nak guna wajib kita tahu. Bab zakat tak mengaji pun tak apa kalau kita ni orang miskin tak ada harta. Tapi kalau kita ada harta yang sampai kena bayar zakat, kena mengaji. Begitulah apapun bab-bab yang lain, bab sewa menyewa, bab syarikat, bab hibah, bab wasiat, bab apa saja bab, kalau kita nak guna benda tu, kita ada benda tu, kita kena mengaji. Kalau kita tak ada, tak payah mengaji. Bab jual beli, kena mengaji tak? Bab jual beli kalau kita ada hutang seorang-seorang, tak payah mengaji. Sebab kita tak jual beli dengan siapa. Tapi kalau kita nak jual beli dengan orang, nak beli cakotiau ke apa kan, tu kena retilah serba sikit tentang hukum jual beli. Wa innama kullu dhalik fardun 'alal kifayah, dan hanya saja setiap yang demikian itu hukumnya adalah fardu kifayah. Orang alim ngaji kita tak payah, itu fardu kifayah. Begitu juga ilmu-ilmu hak lain, ilmu nahwu ke, ilmu usul fiqh ke, matematik ke, apakah ilmu faraid ke, itu semua hukumnya fardu kifayah. Yang penting bagi satu tempat kita tu ada orang alim yang reti ilmu tu. Ilmu ni ada orang dia, ilmu ni ada orang dia, ataupun satu orang alim yang boleh mengetahui kesemua ilmu tu. Maka lepaslah kewajipan fardu kifayah atas semua orang kampung. Fa in qulta hadha al-qadru min ilmi at-tauhid, maka jika engkau kata qadar ini daripada ilmu tauhid, hal yahsulu bi nadharil insan min ghairi muallim, adakah hasil dengan tilikan manusia dengan ketiadaan ataupun daripada ketiadaan guru? Boleh tak kita dalam bab tauhid ni hasil ataupun maksud dia kita tak payah ada guru? Boleh tak? Kita nak kenal Allah ni, tauhid kepada Allah ni, boleh tak kita tak payah main mengaji? Boleh tak?
Itu soalan yang Imam Al-Ghazali lontarkan. Fa'lam katanya, maka ketahui olehmu. Annal ustadha fatihun musahhilun wa tahsilu ma'ahu ashal wa arwah. Bahwasanya ustaz itu ataupun guru itu fatih, dia pembuka, wa musahhil, dan dia orang yang mempermudah, wa tahsilu ma'ahu ashal wa arwah, dan menghasilkan ilmu tauhid ni dengan guru ni lebih mudah dan lebih menyenangkan, lebih merehatkan, tak payah. Jadi bila ada guru ni mudah, bukan kata tak boleh, bukan kata ilmu tauhid ni tak boleh, tapi tak sama dengan manusia ni. Ada orang yang dia hatta berguru pun dia memerlukan waktu yang lama untuk faham. Ada orang hanya waktu yang sebentar. Ada orang walaupun tak ada guru dia dapat, ada yang orang sampai bila-bila tak dapat. Jadi tak sama manusia ni. Jadi tak boleh nak diletakkan satu hukum yang sama. Tapi boleh tak? Jawapan dia boleh. Boleh dah ilmu tauhid ni kita tidak ada guru? Boleh. Tetapi ikut orang manusia. Zaman lah ni hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sebab orang dulu-dulu apabila dia, sebab itulah di dalam ilmu tauhid, bila kita mengaji, kita kata apa? Dalam ilmu tauhid, apa dalil ada Allah alam ini? Apa dalil Allah ini bersifat kudrat alam ini? Apa dalil segala sifat Allah ni, kewujudan Allah dan sebagainya? Dalil dia apa? Alam ini. Macam mana alam ini? Kita kena tengok alam ni, kita kena fikir, kita akan dapati nanti akan ada. Fanzur ila nafsika thumma taqili lil alamil ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami. Lakin bihi qama dalilul alami. Itu dah jawharatul tauhid. Fanzur ila nafsika, tengok kat diri kamu. Thumma taqili ila alamil ulwi, kemudian tengok alam atas, langit, bintang, bulan. Summa sufli, kemudian tengok pula bumi ni. Tajid bihi sun'an badi'al hikami. Engkau akan dapati ada pencipta yang hebat, yang bijaksana. Maknanya apa? Bukan dengan guru, kita dengan melihat, berfikir, tafakkaru fi khalqillah, kan? Fikir pada kejadian Allah. Bila kita tengok kejadian Allah, ciptaan Allah, kita akan dapati, oh, mesti ada Allah yang mencipta. Mesti ada Allah, Tuhan yang mencipta. Boleh tak ada guru? Boleh. Kita dengan merenung tengok, boleh. Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim bila dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok matahari, dia duk kata hak ni Tuhan. Bila bertukar dia kata hak ni Tuhan. Dan akhir sekali dia kata, aku berlepas daripada semua ni, hak ni semua bukan Tuhan, aku beriman dengan Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim siapa? Guru dia? Tak ada guru dia. Jadi tauhid ni boleh dapat walaupun bukan dengan guru, tapi ini pemberian Allah lah. Jarang-jarang bila ada guru itu lebih mudah. Guru ini dia membuka. Kadang-kadang kita ni, bukan kadang-kadang, kita ni memang ramainya tak bijak. Memang tak bijak pun. Memang tak bijak pun. Sebab tu kita memerlukan guru, memerlukan orang yang membuka benda ni kepada kita. Wallahu ta'ala bifadlihi yamtannu ala man yasha'u min ibadihi. Dan Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya menganugerah ataupun memberi atas mereka yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Kalau ada orang yang kehendak, maka Allah akan bagi. Allah akan ilhamkan ma'rifah aqaid ni tanpa ada guru, seperti mana yang telah berlaku pada sebahagian daripada orang al-khawas, orang-orang yang khas. Contohnya macam siapa? Contohnya macam kisah Ashabul Kahfi, kan? Siapa guru dia? Mana ada guru dia? Allah ilhamkan kepada mereka. Mereka ni 7 orang. Mereka ni muda-muda belia, anak-anak menteri-menteri duduk di istana. Tiba-tiba
bila depa lihat satu perkara tu, maka jatuh di dalam hati dia ni ada rasa tauhidkan Allah. Depa duk fikir sesama depa, kita duduk di tempat raja yang zalim, yang tak bagus ni, maka kita kena keluar daripada sini. Maka depa pun lari. Kerana apa? Kerana mentauhidkan Allah. Tak ada guru waktu tu, maka depa lari, tinggal duduk di dalam bukit. Lagi kisah siapa? Kisah ahli sihir Nabi Musa. Siapa guru depa? Mana ada guru depa? Depa tengok ular-ular depa kena makan dengan ular Nabi Musa. Bila depa lontar depa punya tongkat tali apa semua tu, tali dia pun bergerak lagu ular. Nabi Musa lontar dia punya tongkat, berubah jadi ular, pelan habis semua. Maka sujud menyembah habis tukang sihir Nabi Musa. Maka ketika itu mereka mentauhidkan Allah. Siapa yang ajak mereka? Tak ada guru. Mereka beriman kepada Allah setelah mereka melihat peristiwa tongkat mereka kena tali-tali mereka kena telan. Allah ilhamkan ma'rifah di dalam hati mereka. Mereka beriman pada pagi, petang mereka syahid semua, kena bunuh dengan Fir'aun. Mereka beriman tak sampai sehari pun, tapi mereka ni, nama mereka disebut dalam Al-Quran. Mana hebat mereka ni. Siapa guru mereka ajar akidah? Tak ada. Tak ada. Jadi boleh apabila Allah kehendak, Allah ilhamkan kepada mereka. Tapi tak semualah, tak semua. Ada orang-orang pilihan yang Allah pilih boleh dapat. Macam kita ni kena ada guru lah. Kalau tak ada tok guru, macam mana kita nak kena wujud qidam baqa? Wujud qidam baqa tu pun orang panggil tariqah, ataupun bahasa moden panggil apa? Method lah. Tu pun cara nak mengenal Allah. Jadi ada berbagai-bagai cara. Tak semestinya sifat 20, tapi hak kita ngaji ni ringkasan dah ulama, ringkaskan siap dah 20 sifat. Cara nak mempermudahkan kita. Zaman Nabi sama sahabat dulu, mereka tak ada lah wujud qidam baqa, tak ada. Tapi mereka ada cara yang tersendiri. Ulama kemudian ni nak mempermudahkan, ambil ringkaskan siap-siap, jadikan satu untuk kita boleh hafal 20 sifat, 13 sifat. Itu cara nak mengenal Tuhan. Jadi tak semestinya begitulah. Macam Ashabul Kahfi, mana ada orang hafal sifat 20. Itu cara, salah satu cara. Fayakunu huwa muallimahum, maka adalah ia Allah itu muallimahum, guru mereka. Ketika itu siapa guru? Allah lah. Ketika Allah campakkan ilham tu, siapa guru yang mengenalkan mereka kepada Allah? Allah lah. Allah lah yang mengenalkan kepada mereka. Allah yang meletakkan akidah. Allah lah guru bagi mereka. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah wa ta'ala, ay usabbihu subhanahu. Thumma i'lam anna hadhihi al-'aqabata allati hiya aqabatul ilmi aqabatun ka'udun. Kemudian ketahuilah bahwasanya hadhil aqabah isim anna allati hiya aqabatul ilmi, yang iaitu ialah mana? Ialah hadhil aqabah. Aqabah ini tu aqabah apa? Hiya aqabatul ilmi. Aqabah ilmu ni mana khabarnya? Khabar ana. Aqabatun ka'udun, ialah satu aqabah yang kita kata apa, susah. Sa'batul masalik, ka'ud makna dia susah, terjemah dia begitu. Satu aqabah yang perjalanannya susah. Walakin biha yanalul matlub wal maqsud, tetapi walaupun susah, dengannya lah mencapai al matlub wal maqsud, segala yang dituntut dan segala yang diqasad, yang dituju. Iaitu apa? Apa yang kita nak, apa yang kita duk cari selama ni. Kita duk cari apa? Ibadah wal khalas. Ibadah dan kelepasan. Itu yang kita nak. Sebab di dunia
kita disuruh buat ibadah. Ama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah jadikan kita di dunia kita nak buat ibadah, dan kita di akhirat nanti kita nak khalas. Al-khalas maknanya kelepasan. Kita nak selamat dari neraka, kita nak masuk syurga. Hak ni lah al-matlub wal maqsud. Hak ni hak kita nak tu. Tapi tak sampai benda yang kita nak tadi, tujuan yang kita nak tak akan tercapai melainkan dengan ilmu. Walau bagaimana susah pun ilmu ni kita kena ambil. Sebab apa? Kalau tidak, apa yang kita nak tak akan tercapai. Tangga dia. Kalau tidak, kita berangan saja. Naf'uha kathir, manfaatnya banyak. Wa qat'uha syadid, dan nak memutusnya susah. Manfaat dia banyak ilmu ni, tapi kah nak potong dia tu susah. Wa khataruha azim, dan bahayanya sangat besar. Ilmu ni pun bukan main dia punya susah tu. Nak memutuskan aqabah. Kam man adala anha fadalla. Berapa banyak orang yang berpaling daripadanya, fadalla, maka sesat. Ada orang yang berpaling. Maksud berpaling ni apa? Dia tak belajar. Dia tak malas nak belajar. Allah. Nak mayang, nak kena mengaji bab mayang, bab wudu, nak mengaji bab wudu. Duk mengaji bab wudu berapa puluh tahun tak habis-habis gini, duk ulang tu je. Tak usah duk ngaji kalau tak usah duk ngaji tak apa. Kalau reti tak apa. Kalau tak reti, wudunya tak sah, sembahyangnya tak sah, buat ibadah sampai umur 70, 60, tapi semuanya tak sah. Boleh buat apa? Sebab itu kena mengaji. Wa kam man salakaha fazal. Hak tinggal sesat, tapi hak belajar pula, man salakaha, orang yang menjalaninya, fazal, maka tergelincir daripada maslak, daripada perjalanan. Dia berjalan tapi tergelincir, tak sampai. Ada orang mengaji tapi sesat. Masya-Allah, zakallah. Minta Allah tuntun kita ke jalan yang betul. Wa kam min ta'ihin fiha mutahayyirun, dan berapa banyak orang yang sesat di dalamnya, mutahayyir, tercengang-cengang. Dia tak dapat hidayah, dia duduk sesat dalam ilmu, dia tersesat di dalam lautan ilmu, kemudian dia tercengang. Kona tamu, kona tani, dia duduk ngaji tapi dia tersesat dengan ilmu dia tu. Ilmu dia tu sebenarnya nak memberi petunjuk, tapi sesat. Dia tersesat. Tak cari jalan keluar, jumpa tak jumpa jalan keluar. Duk bingung di dalam tu. Wa kam min habrin munqati'un. Berapa banyak daripada habrin, maknanya orang alim, munqati', terputus daripada sampai kepada maksud, maka dia duduk dalam aqabah ni selama-lamanya. Sebab kita ni nak usul ila Allah, ini Imam Ghazali sebut 7 aqabah. Ada 7 aqabah yang perlu kita tempuh. Aqabah ilmu ni hak pertama. Maka ada yang dia dah alim hebat segala ilmunya, tapi munqati', dia duduk tang tu je. Takkan aqabah pertama ni berhenti kat situ. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasirah. Ada juga beberapa orang yang menjalani aqabah ilmu ni, memutuskannya dengan taufik Allah, fi muddatin yasirah, dalam tempoh yang sedikit. Ada orang yang memotong dia dengan sat je, mengaji tak lama. Dia mengaji sat je, 2-3 tahun dia dah boleh lompat ke aqabah yang kedua. Walaupun dia duduk mengaji lagi, tapi aqabah pertama tu dia dah lepas. Bukan makna dia tak mengaji dah, tapi makna aqabah pertama ni dia dah lepas, dia dah masuk aqabah yang kedua. Wa akhar mutaraddidun fiha 70 sanah. Lainnya mutaraddid, duk berulang-ulang, pimai-pimai selama 70 tahun. 70 tahun duk dalam aqabah ilmu dia mengaji ni, hampir tua dah, tapi tak keluar-keluar lagi daripada aqabah ilmu, tak masuk lagi aqabah lain-lain tu. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla, dan perkara ni, urusan ni semuanya
di tangan Allah ataupun di kuasa Allah Azza wa Jalla. Ini semua bergantung pada Allah lah. Kalau Allah nak memudahkan kita, mudah. Sebab tu kita ni nak menuntut ilmu ni, kita perlu ada satu senjata yang kuat yang kita jangan tinggalkan, iaitu doa. Sebab apa? Sebab ilmu ni satu benda yang susah, maka kita perlukan bantuan. Kalau kita tak dapat bantuan, maka kita tak akan dapat capai. Ada orang sombong dengan kemampuan diri dia, oleh kerana dia cerdik dan sebagainya, dia pintar, maka dia terlupa dengan bantuan Allah. Tak pernah doa. Sebab apa? Dia mengaji boleh skor mengaji, faham semua, maka dia lupa kepada Allah. Sebab itu kita kata hari itu kita mengajar, kita belajar, ada kelebihan orang yang mengaji lambat faham ni. Sebab apa? Sebab dia tak lupa Allah. Bila dia mengaji tak faham, dia ingat Allah. Ya Allah, selalu sebut ya Allah, aku ni ngaji tak faham. Maka dia doa, ya Allah permudahkan aku, fahamkan aku. Allah faqihna, ya Allah gini. Doa. Maka dia tak lupa. Itu nikmat bagi dia, walaupun nisbah zahirnya dia mengaji lambat ya. Ada orang mengaji cepat ni dia lupa terus Allah. Dia tak doa dah. Itu bahayanya. Walaupun dia alim, kadang-kadang munqati', kata Imam Ghazali, dia tersekat putih duduk situ tak sampai. Sebab tu ngaji ni perlu doa. Bila kita sertakan dengan doa, maka insya-Allah kita boleh memutuskan aqabah ini dengan fi muddatin yasirah, dengan satu tempoh yang sat saja. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, ikutlah Allah nak bagi dia berapa lama, dia akan boleh memutuskan aqabah ni. Amma naf'uhu fa'ala ma dzakarna min syiddatil hajati lil 'abdi ilaih. Adapun manfaat ilmu ni fa'ala ma dzakarna, dan maka atas apa yang telah kami sebutkan, min syiddatil hajati lil 'abdi ilaih, daripada bersangatan hajat hamba kepadanya. Kita ni sangat berhajat kepada ilmu, tak kiralah siapa pun. Sebab ibadah kita ni madar dia terhenti atas ilmu. Seperti mana rumah yang nak dibina di atas tapak, maka ibadah yang nak dibina mesti di tapak ilmu. Tidak ada tapak ilmu, rumah tak akan terbina. Buat rumah tengah-tengah jalan, berusaha amai angkut, mana boleh. Maka rumah ni perlu ada tapak dia. Ibadah ni perlu ada tapak dia. Apa tapak ibadah? Ilmu. Kalau tak ada tapak, macam mana buat rumah di tepi pantai, buat rumah di tengah jalan, nanti dia akan roboh. Buat rumah tengah-tengah jalan tu berusaha angkut. buat ibadah tak ada ilmu macam tu, roboh habis. Wa bina'i amril ibadah kullih alaih. Dia kata binaan urusan ibadah semuanya di atasnya, di atas ilmu. La siyama ilmu tauhid wa ilmu sir. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu sir. Ilmu tauhid ni sebab apa? Sebab akidah. Maka apabila kita tak mengenal Allah, akidah kita sesat. Tak ada langsung, sebab akidah ni asas tunjang. Kalau pokok tu dia akar bawah, akar tak ada, mana pokok tumbuh lah. Pokok ni nak tumbuh, dia kena berakar kat dalam tu, dia kena pasak dalam bumi tu. Hak ni yang mengkuatkan hak atas. Kalau hak bawah tak ada, dia lagu pokok plastik tu, kita letak atas tanah lagu tu, angin tiup, pam terbalik. Dia bukan pokok pun. Amal ibadah yang dibina yang tidak ada akidah, tidak ada tauhid, tak diterima. Tak sah puasa, tak sah zakat, tak sah haji, tak sah munakahat, tak sah sembelihan, semua tak sah. Ittafaqal ulama anna man jahila ma'naha. Ittifaq ulama, orang yang jahil makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, tak sah ibadah, tak sah muamalat, tak sah munakahat, tak sah sembelih. Sebab apa? Bila tak sah akidah, maknanya apa? Dia kafir. Kalau dari segi ilmu fiqh dia tak reti, ataupun syariat dari segi yang bukan akidah, yang tak menjatuhkan akidah, dia tak jaga, kita hanya hukum dia fasik, dia ahli maksiat, dia tak sembahyang, dia tahu wajib sembahyang tapi dia tak sembahyang, ataupun sembahyang dia tak sah, dia tak puasa, dia tak pergi haji, tapi dia tahu semua tu wajib, cuma dia malas dan sebagainya, kedekut dan sebagainya, dia tak jadi kafir, tapi dia jadi fasik, ahli maksiat. Tapi kalau orang yang akidahnya tak sah, dia kafir.
Seperti mana akidah orang Cina Hindu, dia iktikad apa, ada Tuhan dalam batu ke apa ke, Tuhan 2, Tuhan 3. Itu akidah yang rosak. Kalau dia puasa sembahyang pun tak sah. Begitu juga orang yang nama Islam bin Islam, tapi akidah dia lari terus daripada hak mujma' alaih, daripada benda-benda hak ijma' ulama dah, hak ni tak boleh khilaf, tapi dia menyalahi. Hak ada khilaf tu tak apalah. Tapi ada jenis akidah yang kebanyakannya tak boleh bersalahan. Bila dia berlari daripada akidah, maka habis rosak ibadah dia. Dan nikah kahwin dia pun tidak sah. Wa ilmu sir dan ilmu rahsia ini nak menjaga akidah kita, nak menjaga ibadah kita. Sebab apa? Kalau tasawufnya kita tak ada, dia ibarat dia tadi, kita isi ayat dalam bekas penuh dengan lubang, maka ayat tak akan penuh sampai bila-bila. Kemudian dia akan cerita pula kita riwayat-riwayat pula ni. Perkataan Nabi Daud AS, perkataan Sayyidina Ali, ada cerita-ceritanya. Tapi kita janganlah tertipu pula dengan syaitan. Syaitan ni pandai dia maksud. Dia kata payah ngaji pun belum tentu alim. Baik tak sah dah ngaji. Ngaji pun ada hak tergelincir. Baik aku tak sah ngaji lah, jadi orang jahil lah, senang. Jangan tertipu dengan bisikan iblis. Ngaji, minta bantuan pada Allah. Sebab apa? Sebab ada sebahagian riwayat hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, daripada Nabi SAW, yang mana Nabi kata muta'allimun kaslan, seorang pelajar yang malas ni afdal indallah min 700 abid mujtahid. Muta'allimun kaslan, seorang penuntut ilmu tapi pemalas. Dia tak bersungguh-sungguh lah mengaji. Lagu mana? Lagu kita ni lah. Macam orang tua kampung tu, main lah maghrib subuh apa semua main ngaji, dengar menyandak kat tiang, tapi balik. Okey lah ngaji juga, tapi namanya muta'allimun kaslan. Tapi ini riwayat dari Anas bin Malik kata afdal min indallah, lebih afdal ataupun lebih kita kata mulia di sisi Allah min 700 abidin mujtahidin, daripada 700 abid yang mujtahid. Apabila diregukan antara ilmu dengan abid, maknanya apa? Abid yang tak mengaji. Kebanyakan hadisnya begitu. Apabila diregukan abid dengan ilmu, maknanya abid yang malas mengaji. Abid yang dia hanya nak beribadah tapi dia tak mau mengaji. Jadi ada abid yang mujtahid. Maksudnya apa? Pagi, petang, malam ibadah. Pegang tasbih tak berhenti ni, pegang tasbih. Zikir bukan pegang tasbih saja, tasbih saja ada ni tu lokal apa. Ini bukan tasbih, zikir. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Pagi masuk waktu sembahyang sunat, sembahyang fardu. Habis sembahyang fardu, sembahyang sunat, tu baca Quran, tu puasa. Bersungguh-sungguh tetapi tidak ada ilmu. Ibadah dia tidak ada ilmu. Dengan seorang pelajar ataupun kita kata orang yang mengaji tapi kaslan. Ini Tuhan lagi sayang. Ada sebahagian riwayat hadis begitu. Status hadisnya tak apalah, ulama bahas kan. Tapi ada hadis yang ceritanya begitu. Jadi kita jangan tertipu dengan iblis lah. Iblis kata ansur ngaji lah. Ngaji pun hang kena alim, hang tua dah. Bila hang ngaji alim lah. Kalau hang ngaji pun hang duk benak itu. Jangan tertipu dengan iblis. Ambil api kerja. Ngaji ni susah. Ni 5 term ngaji. Belum tentu alim, belum tentu hang boleh jadi guru. Hang ngaji nanti pun hang balik hang bukannya itu guru pun. Habis kerja 5 tahun hang jadi kaya. Duk terpikir seorang-seorang. Kawan ajak nego, kawan ajak jadi buat bisnes dengan peluang ngaji. Mana satu kita nak dahulukan? Ngaji. Kalau tak tertipu dengan ini. Allah alana faqad ruya anna Allah Taala auha ila Daud alaihi salam. Ini dia nak datangkan pula kalam-kalam. Ada cerita-cerita Sayyidina Ali, Sayyidina Yazid al-Bustami. Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.